Kalau tuan-tuan nak tengok Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, bagilah sokongan kepada Perikatan Nasional. Kerana bila mereka ini mendapat sokongan khususnya orang Melayu yang sepatutnya memberi kembali sokongan padu kepada Barisan Nasional, maka tuan-tuan, apa yang akan berlaku? Saudara, yang akan menang akhirnya ialah Pakatan Harapan. Dan bila Pakatan Harapan membentuk kerajaan, percayalah tuan-tuan, kalau Muhyiddin satu ketika dulu pernah bersama dengan Anwar, dia tidak ada masalah dengan Anwar, daripada dia merengkuk dalam penjara kerana 600 bilion yang dia belanjakan dalam tempoh darurat. Sudah pasti kalau dia tak menyokong Anwar Ibrahim, Anwar akan buka benda ni tuan-tuan. Maka saudara, akhirnya undi tuan-tuan fikir untuk membolehkan Perikatan Nasional membentuk kerajaan, tetapi akhirnya undi tuan-tuan akan digunakan untuk menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ini sebenarnya saudara. Kalau nak tengok kita dikhianati lagi sekali oleh Muhyiddin Yassin and the gang, undilah Perikatan Nasional. Percayalah, ini bakal berlaku tuan-tuan. Apa lagi soalan yang mungkin tertinggal? Fikir kata setelah Anwar diangkat jadi PM, Anwar akan selesaikan kes itu tadi. Saudara, itu sebabnya tuan-tuan, kita tak boleh berbelah bagi. Kalau nak undi, sama ada undi Barisan Nasional. Kalau korang masih lagi nak kena kencing, undilah Pakatan Harapan. Tetapi jangan sesekali kita buang undi kepada Perikatan Nasional. Kerana kalau kita membuang undi kepada Perikatan Nasional, ini umpama merosakkan undi kita. Merosakkan undi kita. Sebab kita mengundi parti yang tak boleh membentuk kerajaan. Kita akan mengundi parti yang tak boleh membentuk kerajaan. Apa dia cakap tadi? Dia kata Datuk Anwar Ibrahim naik PM nak selesaikan kes itu tadi. Jadi tuan-tuan, jika mandat tuan-tuan diberikan kepada Barisan Nasional, Barisan Nasional bukan hanya boleh membentuk satu pasukan yang kuat, boleh membentuk sebuah kerajaan yang stabil. Kalau kita ada 2/3 majoriti tuan-tuan, saudara, wakil rakyat kita takkan berani memberikan sokongan kepada orang lain untuk menjadi Perdana Menteri, saudara. Jadi kita ada strong government, kita ada kerajaan yang stabil. Bila kerajaan yang stabil, pelabur-pelabur akan kembali ke negara ini. Bila pelabur-pelabur ni kembali melabur dalam bursa saham Kuala Lumpur, melabur, membuka kilang, buka itu, buka perniagaan dan sebagainya, maka kita akan wujudkan peluang pekerjaan. Mata wang kita akan kembali mengukuh. Saudara, pertumbuhan ekonomi akan kembali rancak dan rakyat akan kembali dapat kita jaga dengan baik. Tidak seperti mana zaman 18 bulan Kerajaan Perikatan Nasional dan lebih kurang 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan. Ini penting. Dan bukan hanya itu tuan-tuan. Bila kita kuat, kita boleh betulkan balik institusi-institusi asas negara yang telah dirogol oleh Pakatan Harapan. Apa yang mereka buat? Kita lihat melalui pendedahan buku Tommy Thomas, bagaimana nak melantik ketua hakim negara, ketua hakim besar Mahkamah Besar Melaya, ketua hakim Mahkamah Besar Sabah dan Sarawak. Sepatutnya ianya dilantik atas cadangan daripada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Akhirnya apa yang berlaku? Kita lihat Richard Malanjun dan kawan-kawannya dilantik atas cadangan Tommy Thomas. Tidak mengikut undang-undang perlembagaan negara ini, tuan-tuan. Pelantikan ketua hakim negara sekarang tidak mengikut undang-undang. Pelantikan ini boleh dianggap sebagai tidak sah kerana ianya bukan daripada cadangan JAC ataupun Judicial Appointment Commission ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Kita kena betulkan benda ni. Begitu juga dengan peguam negara. Tuan-tuan, peguam negara. Saudara, peguam negara sebelum ini dilantik oleh Mahathir. Orang yang bernama Tommy Thomas ini adalah orang yang dah merancang dengan Mahathir sebelum mereka berjaya menewaskan Barisan Nasional lagi. Tommy Thomas, Zainul Zakaria dah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir. Bukan saya cakap, ini Tommy Thomas ni didedahkan dalam buku dia yang sudah pun disiasat oleh pasukan petugas khas.
dan menunggu saja bila nak diadakan RCI ke atas buku Tommy Thomas ni. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila tukar Peguam Negara pun, Peguam Negara dilantik oleh Muhyiddin Yassin. Saudara, bila ada pendakwaan ke atas orang UMNO, laju je Peguam Negara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional ni melakukan pendakwaan. Tetapi kes yang melibatkan pemimpin Pakatan Harapan, kita lihat semua pemimpin-pemimpin mereka dilepaskan. Kita lihat orang yang hari ini kita tunggu bila nak dakwa, Nazlan. Nazlan ni insya-Allah besok tuan-tuan di Balai Polis Dang Wangi jam 2.30 petang ada sebuah NGO dan kami pun akan turun untuk memberikan sokongan pada NGO ni akan membuat laporan polis terhadap Peguam Negara kerana beliau telah memendamkan ketasiasatan yang dah lama selesai ke atas Hakim Nazlan oleh pihak SPRM. Kita bertanya-tanya kenapa sehingga hari ini Nazlan tak didakwa. Kenapa sehingga hari ini kita lihat manusia bernama Zeti, Taufik Aiman, suami dia dan anaknya Aziz Taufik tidak didakwa. Orang bernama Nur Muhammad Yaakob tidak didakwa. Orang bernama Nick Faisal tidak didakwa. Saudara, ini semua kita perlu betulkan. Begitu juga kita tidak mahu lagi pasukan polis diraja Malaysia lantikan politik menjadi ketua polis negara seperti mana zaman Mahathir. Orang dah pencen 2 tahun diangkat semula menjadi ketua polis negara. Kita pun tak mahu tuan-tuan ketua pengarah SPRM ni dilantik daripada orang politik. Jadi untuk memastikan kita boleh betulkan semua ini, tuan-tuan tak ada pilihan. Kita kena pastikan BN menang kalau boleh dengan 2/3 majoriti. Kerana kalau kita boleh menang di Melaka, kita boleh menang di Johor, tidak mustahil tuan-tuan 2/3 juga kita boleh dapat di peringkat persekutuan. Kawan-kawan masyarakat Tionghoa, masyarakat India sudah kenal yang mana kaca, yang mana pemata. Mereka banyak dah menyesal menyokong Pakatan Harapan. Mereka banyak menyesal menyokong orang-orang yang berada dalam Pakatan Harapan yang khianat pada Pakatan Harapan dan membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Mereka tunggu masa je saudara. Tak mustahil kita boleh dapat 2/3. Bila dapat 2/3 kita pastikan Ketua Hakim Negara dilantik atas cadangan Jack. Kita lantik orang yang betul-betul saudara boleh berlaku adil kepada semua kaum, tak kira orang Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Numbawang, Dayak, Iban, semua. Tak kira orang miskin, orang pertengahan, B40, top 20 ataupun M40. Tak kira latar belakang politik dia, orang UMNO ke PAS ke DAP ke, tak kira apa juga parti dia tuan-tuan. Kita pastikan orang yang jadi Ketua Hakim Negara, orang yang jadi Peguam Negara, orang yang menjadi Ketua Polis Negara, orang yang menjadi Ketua Suruhjaya SPRM, orang yang menjaga institusi-institusi asas negara, mestilah orang yang amanah, orang yang berada di jalan yang benar, orang yang ada integriti, orang yang boleh berlaku adil pada semua pihak tanpa mengira latar belakang mereka. Ini insya-Allah tuan-tuan. Dan kita lihat Datuk Seri Zahid sendiri mengatakan bahawa kita Barisan Nasional kalau diberi mandat untuk memerintah semula selepas pilihan raya umum ke-15, kita tidak akan mengamalkan politik dendam. Ini satu jaminan daripada pengurusi Barisan Nasional tuan-tuan. Saudara. Okey. Okey Dok. Satu lagi, Raja Petra kata Datuk Zahid ada kes baru iaitu LCS dan dia kata Datuk Zahid terima rasuah daripada LCS tu. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Kes UKSB ni tak ada kes. Guna logik akal kita, daripada kita percaya dengan manusia bernama Raja Petra, kita guna otak kita. Kes UKSB terima dana politik. Dana politik kalau diterima oleh ahli politik, parti politik, bukan satu kesalahan dalam negara ni. Tetapi disebabkan tak ada kes, mereka terpaksa menganggap dana politik itu sebagai rasuah. Cuma bezanya bila Datuk Seri Zahid terima dana politik daripada UKSB, ianya dikatakan rasuah. Tapi bila Mahathir terima, bila Muhyiddin terima, bila Syafiq Abdal, Hanif Rahman terima, bukan rasuah. Ianya dianggap sebagai political donation. Adil ke ni? Tak ada. Tak adil tuan-tuan. Ini tidak adil. Di mana datang logiknya ada dua set undang-undang yang berbeza. Untuk orang yang tunduk dengan Mahathir, tunduk dengan Muhyiddin, semua benda jadi lepas.
Bila orang yang tak nak tunduk dengan arahan Mahathir untuk membubarkan UMNO, untuk menyertai Bersatu, tak sampai 10 hari terus dia dapat 40, campur lagi 47 pertuduhan. Saudara, kalaulah ada penglibatan Datuk Seri Zahid dalam kes LCS ini, tuan-tuan, saudara, zaman PH memerintah 22 bulan itu, mereka dah tahu masalah LCS sehingga mereka menghentikan pembinaan kapal yang sudah menelan belanja 6 bilion, tinggal nak cari 3 bilion untuk komplitkan kapal ni. Masa tu lagi dia dah heret Datuk Seri Zahid. Tak perlu gunakan pendakwaan terpilih, pendakwaan yang bagi saya minta maaf cakap lah, pendakwaan bodoh, tuan-tuan, dengan menuduh penerimaan dana politik ni sebagai rasuah. Dia tak perlu pakai benda tu. Dia boleh gunakan LCS, tapi tak ada sebut langsung. Tak ada. Jadi kalau sekarang kita beli benda ni, saya nak beritahu tuan-tuan, mana Raja Petra dapat maklumat? Mana Raja Petra dapat maklumat? Raja Petra dapat maklumat, saudara, daripada orang. Orang mana, tuan-tuan sendiri fikirlah. Ini pasal mood pilihan raya. Saya tak nak sentuh mana-mana individu. Kalau boleh, kita nak pastikan supaya parti kita ini sentiasa berada dalam satu saf. Tapi kenapa kalau dah tak dapat jadi calon, baru dengar tak dapat jadi calon, sanggup khianat parti? Bila kamu keluarkan benda-benda macam ni, kita bukan tak tahu siapa yang bagi dokumen pada Rafizi. Kita tahu siapa yang bagi duit pada Rafizi. Kita tahu. Tanyalah dengan Naim. Ada seorang menteri bagi duit pada Rafizi pun kita tahu. Tapi jangan jangan kerana kamu marah dengan seekor nyamuk, kamu sanggup untuk bakar satu kelambu. Saya cakap terus terang lah, tak cukup ke fitnah ke atas pemimpin-pemimpin UMNO ni yang kamu nak buat lagi. Hari ni kita tengok Datuk Seri Zahid. Ni nak pilihan raya ni, tuan-tuan. Dia perlu jalankan kerja-kerja parti. Bila minta penangguhan kes beliau, tangguhlah. Tak ada apa benda pun nak urgent. Tunggu sampai selesai 19 hari bulan. Tak dapat, tak apa lagi, tuan-tuan. Hari ni 31 hari bulan, besok 3 hari bulan. Tapi bila dah penamaan calon 9 hari bulan, 10 hari bulan pun dia kena hadir di mahkamah. Sebenarnya apa benda ni tujuannya? Saudara, apa benda ni tujuan dia, tuan-tuan? Saya cakap terus terang lah, Saya cakap terus terang, bila buat zalim kepada pemimpin-pemimpin kita ni, berpada-pada. Kerana roda ni kadang-kadang berada di bawah, kadang-kadang roda ni berada di atas. Jangan sampai kezaliman yang kamu buat itu, mungkin Datuk Zahid tak balas. Mungkin kezaliman yang dilakukan ke atas Datuk Seri Najib yang tidak mendapat keadilan, nak kemukakan bukti, ditolak dan sebagainya, mungkin Datuk Seri Najib tak balas. Tetapi mungkin Allah Ta'ala akan membalasnya dengan cara yang berbeza. Kena ingat, kamu mungkin boleh lepas, kamu mungkin boleh merancang di dunia, tetapi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kamu merancang, Allah Ta'ala pun ada perancangan dia. Dan perancangan Allah Ta'ala jauh lebih hebat berbanding dengan perancangan makhluknya. Jangan sampai, saudara, nanti di padang mahsyar kamu terpaksa berlari mencari Datuk Seri Zahid Hamidi, mencari Datuk Seri Najib. Cukup-cukuplah menganiaya mereka ni. Ada lagi? Okey, Tok. Dia kata Tok Mat akan letak semua orang dia kat seluruh Negeri Sembilan, Tok. Ini lagi tak masuk akal, tuan-tuan. Tok Mat bukan pengurusi Barisan Nasional. Tok Mat hanya sebahagian daripada top 5. Dia memberi pandangan dia, Datuk Seri Ismail Sabri memberikan pandangan dia. Begitu juga dengan orang lain. Jadi bagaimana mungkin benda ni berlaku? Ini hanya adu domba nak memburukkan Presiden UMNO, nak memburukkan timbalan Presiden UMNO. Itu sebab saya cakap terus terang, hari ni kalau boleh hanya buka Facebook, sama ada Facebook UMNO Online, buka Facebook BN Coms,
buka Facebook Datuk Najib, Tok Mat, dan Datuk Zahid, Tok Mat, atau Datuk Seri Ahmad Maslan, dan pemimpin-pemimpin UMNO saja. Puasalah daripada tengok barang-barang busuk daripada geng-geng yang tidak bertanggungjawab ni. Saya ada urusan pada malam ni. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Saya mohon tuan-tuan tolong copy, download apa yang saya cakap ni, masukkan di dalam grup tuan-tuan. Kalau boleh copy link, hantar dekat semua grup WhatsApp. Siapa yang ada grup WhatsApp tapi dia tak nak copy link daripada saya, dia minta saya hantar kat grup WhatsApp mereka. Tolong ambil nombor telefon ni, 013-838-7038, 013-838-7038. Ini nombor saya khusus untuk grup. Jangan personal message kat sini, sebab nombor ni saya buka dia macam Bursa Saham Kuala Lumpur. Tetapi daripada nombor ni, saya menghantar mesej kepada setiap grup-grup WhatsApp. Jadi masukkan saya punya nombor ni ke dalam grup keluarga tuan-tuan, masuk dalam grup anak beranak tuan-tuan, grup sekolah tuan-tuan, grup surau, grup masjid, tak kira lah grup apa sekalipun, masukkan, insya-Allah saya akan buat kerja untuk menyebarkan benda ni kepada mereka. Kita hanya ada 3 minggu je tuan-tuan. Tolong pastikan, buat kerja kita, pastikan Barisan Nasional kembali memerintah negara ini. Kita akan jaga rakyat dengan baik, kita akan kembalikan keadilan. Bila kita dah kembalikan keadilan tuan-tuan, maka kita akan buat RCI untuk apa yang telah dikatakan oleh Tommy Thomas. Bila RCI membuktikan memang ada pendakwaan terpilih seperti mana yang diperkatakan oleh Tommy Thomas, maka kes Datuk Seri Zahid, kes Datuk Seri Najib, kes semua pemimpin UMNO, termasuklah kes Lim Guan Eng, semuanya akhirnya akan diadili dengan seadil-adilnya tuan-tuan. Tidak ada lagi pendakwaan terpilih, tidak ada lagi pendakwaan yang berniat jahat ataupun malafide ataupun malicious prosecution. Tidak ada lagi pendakwaan yang bermotifkan politik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.